So finally Loki sudah pun tamat perjalanannya untuk season yang kedua ni, dan mungkin takkan ada dah Loki season yang ketiga. Sebab aku harap dia tak adalah season yang ketiga, sebab ending untuk Loki season yang kedua ni memang sangat-sangat indah dan juga tragik dalam masa yang sama lah, serentak dia berlaku benda tu. But walaupun dah tamat Loki season yang kedua, aku rasa masih lagi ada banyak persoalan yang belum terungkai sepanjang Loki berjalan lah, sepanjang 6 episod 6 minggu itu kan. Dan dalam video kali ni aku akan cuba sehabis baik aku untuk menjawab beberapa persoalan tersebut. Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finivision YouTube channel, di mana kita akan membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumors, Marvel Theory and everything about Marvel. Tapi untuk video ini adalah correct plot untuk Loki season yang kedua, episod yang ke-6, episod finale yang berjudul Glorious Purpose. Okay, so aku akan bagi rumusan secara ringkas apa yang terjadi dalam episod yang ke-6, dan lepas tu kita pergi kepada question-question yang my subscribers tanyakan lah sebagainya. Okay, so rumusannya bermula apabila kita tahu teori yang aku buat untuk masa dekat correct plot episod yang kelima tu, yang aku ada buat dua teori, tapi salah satu teori tu mengena dan tepat sekali, di mana Loki berpatah balik masa pergi berjumpa dengan He Who Remains. Sebabnya itu adalah absolute pointnya. Okay, menjadi sebenarnya. Okay, teori yang kedua adalah aku rasa Loki tidak akan berjaya lagi sekali dekat dekat temporal loom meletup. I mean dia akan try again sampai ke satu tahap dia akan rasa benda ni, semua chaotic event yang berlaku ni adalah apabila Sylvie membunuh He Who Remains tau. Dan Loki dia tahu, dia aware dengan kuasa barunya sekarang ni, iaitu time slipping. Dia akan time slipping balik, pergi kepada, masuk ke dalam tubuh di mana masa Sylvie nak bunuh He Who Remains. Teorinya memang tepat. Aku pun tak tahu macam mana benda tu boleh jadi. Padahal aku tak nak teori tu jadi. Tapi dia pilih teori tu. Tapi aku faham lah kenapa dia orang pilih teori tu. Tapi tak apa. So, untuk episod yang ke-6 ni, dia bermula apabila Loki sudah pun berjaya menguasai time slipping. So, dengan apabila kau berjaya untuk mengawal time slipping, Loki try untuk reroute balik. Cuba untuk membaiki multiverse yang sedang hancur, temporal loom yang sudah hancur. Akan tetapi setelah beberapa banyak percubaan yang Loki buat, dia pergi baiki temporal loom, lepas tu dia mengkaji pasal temporal loom selama century, lepas tu ada juga beberapa tahun dan sebagainya, masih lagi tak berjaya. Okay, dia try everything but still dia fail dan fail. Okay, lepas pada dia fail, dia sedar satu perkara, dia perlu untuk cuba baiki the absolute point, iaitu di mana Sylvie membunuh He Who Remains. Akan tetapi pada waktu itu pun juga Loki tak berjaya. In any circumstances, semua benda Loki cuba hentikan Sylvie dan sebagainya, He Who Remains akan tetap mati. Dia cakap I see you soon. Benda tu masih lagi dalam loop, sehingga kan Loki blank, tak tahu nak buat apa until He Who Remains hentikan masa. Masa tu baru hentikan masa, maksudnya hentikan Sylvie lah. Masa tu He Who Remains dia tahu yang Loki telah melalui perjalanan itu. Dan sebenarnya apakah perkara tersebut? Itu adalah the fail-safe. Fail-safe maksudnya option ataupun loop yang dibuat oleh He Who Remains, menunjukkan kepada kita perspektif bagaimana Loki akan sentiasa gagal buat selama-lamanya. Dan ini adalah momen yang dia jumpa He Who Remains, itu adalah titiknya untuk mengubah segala-galanya. That's why aku percaya tindakan Loki pada masa dia berjumpa dengan He Who Remains itu, kalau dia ubah waktu itu, dia akan ubah dan dia akan pecahkan the loop. Itu daripada perspektif aku. Aku faham kalau korang ada perspektif yang berbeza. Tapi Loki diberikan pilihan lah daripada He Who Remains untuk membunuh Sylvie, ataupun dia aku tak ingat option dia yang detail lah, tapi dia kena bunuh Sylvie. Tapi Loki ada semut siap kat ni aku. Sabar. Okay. Loki diberi pilihan untuk membunuh Sylvie. Lepas tu kira apa benda yang dilalui daripada episod 1 hingga 5 tu, semua benda tu bakal gagal. At the end kau cuba macam mana pun, benda tu akan gagal. Sebab itu adalah the path, haluan yang diciptakan oleh He Who Remains untuk menunjukkan kepada Loki
apa saja jalan kau nak buat lepas ni, aku mati ke, aku tak mati ke, kau akan gagal. So inilah titiknya, kau kena ubah masa ni. And kau boleh rule dengan aku. Kau boleh, kita sama-sama boleh kuasai TVA ini. Tapi itu bukan satu benda yang Loki nak. A throne is not benda yang Loki nak. Dia hanya kisahkan orang-orang yang disayang, dan dia hanya ingin berada di sama level lah dengan orang-orang yang disayang itu. Okay? Lepas pada tu, Loki berjumpa dengan Mobius. Okay, Loki berjumpa dengan Mobius dan membicarakan tentang apa? Sebab Loki ada persoalan yang bermain dalam kepala dia, sama macam kita semua juga, iaitu persoalan berkaitan dengan purpose kehidupan. Okay, ni daripada perspektif Loki tak tahu apa yang dia akan jadi. Dia sama macam kita ke? Kalau kita masih lagi remaja, kita masih lagi muda, apa sebenarnya yang kita akan jadi di usia tua? Apa semua benda ni kiranya? Memanglah kita ciptaan Allah dan sebagainya, kita tahu benda tu fitrah asal manusia. Cumanya kau akan jadi apa? Adakah kau akan jadi arkitek yang berjaya, ataupun kau akan jadi doktor yang berjaya, contohlah kan? So itu adalah Loki tak tahu apa yang dia akan jadi. So dia mempersoalkan tentang dia punya purpose. Itu yang dia double check dengan Mobius. Dan apa surprisingly yang Mobius cakap berkaitan dengan dia pernah menjadi kawan karib kepada Ravonna Renslayer. Tapi ada satu masa Mobius terpaksa untuk prune budak. Okay? Seorang budak. Bila kau prune seorang budak, maksudnya budak tu akan mati. Budak tu akan mati. Tapi disebabkan hati nurani Mobius as a Minuteman dan sebagainya, dia tak sanggup. Dia tak sanggup untuk melakukan perkara tu. Dan Ravonna Renslayer dengan hati yang kental, hati yang keras, dia prune budak tu. That's why Ravonna Renslayer naik pangkatnya dan sebagainya. Dan Mobius hanya kekal menjadi seorang pekerja, macam kerja kerani biasa saja dekat TVA tersebut lah. Dekat situ Mobius juga memberitahu kepada Loki berkenaan dengan every purpose are not so glorious macam tu. You just need to choose what type of burden yang kau nak. Maksudnya apa? Tujuan yang kau nak buat dalam kehidupan kau ni, dia tak semuanya indah tau. Tak semuanya gempak seperti mana yang kau sangkakan. Kau hanya perlu pilih yang mana, burden macam mana yang kau nak. Adakah kau nak burden, kau nak menyusahkan orang lain, ataupun kau nak menyusahkan diri kau? Dekat situ pemikiran Loki semakin jelas tau apa yang dia nak buat. Tapi belum jelas 100%, dia pergi berjumpa dengan Sylvie pula dekat masa meeting boy band tu. Dia ada jumpa Obi, dia ada jumpa dengan siapa, B15 dan sebagainya tu kan. Dia jumpa kat waktu itu, tapi masa ni Sylvie seorang je ada. Dan apa yang dia cakap kat Sylvie adalah semua perkara ini gagal, dan apa yang dia perlu buat adalah untuk membunuh Sylvie, barulah timeline ni settle. Tapi apa yang Sylvie kata, untuk mempelihara sesuatu, kadang-kadang it's okay kalau kita nak memusnahkan benda tu. Dekat sini Loki faham, Loki dah jelas dia punya perspektif apa yang dia perlu buat, iaitu dia akan memecahkan temporal loom itu. Dan yes, of course, dia pergi masuk ke ruang temporal loom, the heart of the TVA tu kan. Dekat situlah Loki menjadi God Loki, dan juga dia memecahkan temporal loom itu dan mengaut segala timeline, raw timeline kan yang ada dekat situ. Dan dia, Loki sendiri, memegang timeline itu dan menjadi satu pokok, Yggdrasil. Yggdrasil ini represent kepada Nine Realms lah, dan ianya based on Norse mythology. Dalam Nine Realms kita ada Midgard adalah bumi. Lepas tu kita ada Asgard, Nidavellir, Elfheim, lepas tu apa lagi? Ada banyak lagi, 9 lah, aku dah sebut beberapa tadi. So kenapa dia jadi pokok? Kenapa dia jadi pokok? Disebabkan it goes back kepada orang yang pegang tu lah, iaitu Loki, God of Mischief daripada Norse mythology. Okay, dulunya Sacred Timeline yang diciptakan oleh Kang ni is a loop tau. Maksudnya the past, the present, the future goes at the same time. Dia akan repeat. Kenapa dia akan repeat? Sebab dia takkan ada branches tau. Dan shape itu kekal begitu saja. Tapi kalau pokok ni, Loki berada di tengah-tengah tau. Loki, tak silap aku ada komik accurate benda ni, Amber Heard ada buat dekat Twitter. So Loki dia duduk dekat tengah-tengah. Dia adalah the center of that tree. Dia memegang root, akar-akar, dan juga dia memegang the branches yang akan sentiasa berkembang, bak pokok lah, bak pepohon. So maksudnya dekat sini peluang apa yang Loki buat ini, dia membenarkan multiverse, dia membenarkan semua orang untuk hidup mengikut kemahuannya, free will. Sebenarnya itulah konsep Loki season yang kedua. Dia mengisahkan tentang takdir ataupun fate versus dengan free will. Siapakah yang akan menang, ataupun kedua-duanya boleh. Itu apa yang Loki tawarkan dengan menjadikan the Sacred Timeline. Sacred Timeline masih lagi ada, cuma Sacred Timeline itu adalah
Ye Russell sekarang ini. So setiap orang yang buat pilihan masing-masing, dia akan tambah jadi branch timeline lain dan sebagainya. Dan apakah motif TVA sekarang ini, aku rasa dan aku percaya adalah untuk menghentikan segala variant of Kang daripada muncul dan mengganggu multiverse lah, ataupun mengelakkan multiverse war. Okay, aku tahu dengan benda ni masih lagi ada banyak persoalan. So itu adalah rumusan untuk Loki finale episod yang ke-6 lah. So ni aku nak baca persoalan-persoalan yang dapat komen dekat Loki review. So kita pergi satu-satu. Soalannya ni daripada Ikram Daniel. Soalnya, adakah Kang akan jumpa dengan Loki? Aku rasa dekat sini maksud Kang the Conqueror. Boleh jadi ataupun tak. Okay, dekat sini ni aku nak bagi tahu kenapa finale Loki dia rasa macam tak segah yang kita sangkakan akan ada kemunculan Council of Kang dan sebagainya. Kenapa dia tak buat macam tu? Sebab aku rasa sendiri yang projek Loki ni pun adalah projek yang play safe tau. Kenapa dia kena play safe? Ending dia tu kena play safe sebabnya berlaku isu Jonathan Majors sebagai Kang tu. Itu isu yang besar. Di mana Jonathan Majors ada terlibat dalam harassment dan whatsoever lah. Tu dia punya case lah. Tapi case dia tu, ada kebarangkalian Jonathan Majors bakal dimasukkan ke dalam lockup. Okay? Bila mana kalau Jonathan Majors memang dibuktikan bersalah, benda ni akan menjatuhkan image Marvel Cinematic Universe tau. Bila image Marvel Cinematic Universe jatuh, investor, stakeholder takkan invest duit dekat dekat Marvel Cinematic Universe. So untuk mengelakkan perkara tersebut, that's why contingency plan untuk mewujudkan Dr. Doom sebagai the big bad untuk multiverse saga ini ada. Sebelum ni Kang the Conqueror ataupun any kind of variant Kang, Avengers Kang Dynasty. Sekarang ni aku rasa pagi tadi kot director untuk Kang Dynasty iaitu Destin Daniel Cretton sudah pun meninggalkan studio Marvel Cinematic Universe. Kenapa? Sebab kemungkinan projek itu sudah pun dibuang. Kenapa dibuang? Sebab ni lah, sebab perkara-perkara ni lah mungkin maklumat makin jelas yang Kang yang Jonathan Majors memang dah bersalah. So dekat sini ending dia tu, dia ada plan A dan juga dia ada plan B tau. Kenapa dia ada plan A dengan plan B? Katakan Jonathan Majors memang betul-betul bersalah. So dia orang memang terpaksa untuk pergi ke plan Dr. Doom, di mana Dr. Doom akan jadi the big bad untuk multiverse saga. Kalau katakan Jonathan Majors tak bersalah, ni plan B, dia orang akan teruskan Kang Dynasty, Avengers Kang Dynasty, Council of Kang. Sebab kalau korang tengok dekat ending tu, Mobil sudah tanya kan, ada Kang dekat Earth 616 kan. Itu memang sah-sah. 616 tu memang sah-sah lah daripada ni Ant-Man and the Wasp Quantumania tu, yang masuk ke alam lain dah, Ant-Man dah settlekan dan sebagainya. Lepas pada tu dia tak mention Council of Kang. So maksudnya tujuan TVA sekarang ni adalah dia masih lagi prune, tapi aku rasa dia akan lenyapkan segala variant Kang yang jahat. Dan Victor Timely pun sendiri dia tak dapat buku TVA guidebook tu. So aku rasa benda ni macam seolah-olah ending Loki ni memang nampak mesej yang jelas dia nak memang tamatkan cerita Kang the Conqueror dekat sini. So tapi dia anything could be happen lah in the future kan. So itu dia, aku harap menjawab lah kepada persoalan tu. Lepas tu kita ada banyak persoalan sikit daripada Philosophyllum. Thank you very much Philosophyllum. Persoalan aku lepas ending season yang kedua, Elias bukan dah mati ke dengan Magic Sylvie? Jadi apa yang Ravonna nampak? Okay, so ni pandangan aku saja. Elias bukan mati pada ending season yang pertama, tapi Elias sudah pun di-enchanted daripada Loki dan juga Sylvie. Dia tak bunuh Elias. Elias still ada daripada perspektif aku. Masa tu Loki hanya ingin menembus Elias untuk pergi ke Citadel at the end of the time. Masa season pertama, finale ke episod yang ke-5 macam tu lah. Dan sekarang ni Ravonna Renslayer dicampakkan ke The Void. Kita ingat dia jadi the main villain dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya ni daripada perspektif aku rasa ianya menunjukkan satu simbol di mana Ravonna Renslayer memang betul-betul mati, dimakan oleh Elias. Kenapa? Disebabkan tindakannya yang begitu selfish, yang ingin nak conquer everything, but at the end kau mati juga. Ending yang sangat mudah, yang sangat simple untuk orang faham. Tetapi kalau betul Marvel Cinematic Universe nak pakai lagi Kang dan Jonathan Majors tak bersalah, dia orang boleh buat lah. Di mana teori orang berlega-lega sekarang ni, iaitu berkenaan dengan Ramatat yang muncul dekat situ sebab ada piramid dekat The Void dan sebagainya. Sebenarnya benda tu dah, benda-benda kat The Void ni semua benda yang dah dipadamkan tau sebenarnya. So
Aku tak pasti yang betul, memang betul itu adalah Ramatat ataupun tak. Tapi aku rasa dia orang akan play plain. Maksudnya Ravonna Renslayer memang mati. So diorang boleh switch pergi kepada Dr. Doom. Itu apa sangkaan aku lah. Soalan kedua daripada Filosofi Film, apa jadi dengan statue Kang yang Loki lihat dan orang TVA yang di reset tu kat first episode? Tu kiranya dah tak akan berlaku sebab dah di rewrite oleh Loki. Should be like that lah sebenarnya. Aku rasa statue tu, aku tak pasti macam mana dia efektif, macam mana penjelasan kepada statue tu. Adakah bila mana kalau seseorang duduk dekat at the end of the time, yang mana sekarang Loki ada dekat sana, adakah bila orang duduk kat situ semua statue akan diubah? Ini macam pelik jugalah. Aku pun pening dengan soalan benda ni kan. Aku tak faham kenapa Marvel Studio tak acknowledge pasal benda-benda macam ni kan. Satu lagi benda yang aku tak suka, aku tak suka pasal macam mana TVA tu dicipta, macam mana kat mana tempatnya Citadel at the end of the time ni dalam dunia kosmik. Dia tak dijelaskan tau benda-benda macam tu. Aku mengharapkan dijelaskan, tapi dia tak jelaskan. Aku tak faham kenapa dia tak buat benda tu. Sebab tu orang keep on question. Aku pun question juga. Macam benda ni kat mana sebenarnya ni? Dia tak nak bagi tahu ke kat mana kan? Tapi kalau berkenaan dengan memori yang dipadamkan ni, aku rasa dia ada kebarangkalian yang statue Kang tu masih lagi ada kat situ. Sebenarnya sebab before this He Who Remains, dia memang dia ada fail safe dia ataupun protokol 42 kan ke 40 macam tu, di mana dia ingin memadamkan memori semua orang supaya orang lupa apa yang dia buat selama ni. Memang He Who Remains ni memang kejam lah sudah cerita, yang sampai kan dia cakap kan, macam rebuild LTVA, it's not a problem. Macam tu aku macam bangangnya mamat ni kan. Memang betul He Who Remains tu memang buat semua perkara ni untuk diri dia sendiri dan menunjukkan diri dia tu as a conqueror of time, a conqueror of the multiverse. Dan Loki mengalahkan He Who Remains, ataupun He Who Remains yang merasa penat lah. Sebenarnya bila mana kau duduk dekat Citadel at the end of the time tu, kau ni sebenarnya seorang banduan juga. Banduan kepada apa? Banduan kepada penjara masa. Kau kata perangkap kat situ selama-lamanya, tak boleh bersama dengan orang kau sayang. Kau tak boleh buat apa sial. Aku rasa He Who Remains memang dah set up benda ni untuk Loki sedar. Loki sedar sepanjang semua benda ni, kenapa Loki asyik nampak kegagalan, supaya Loki sedar apa penambahbaikan yang dia mampu buat dan boleh buat in the future kalau dia menjadi the ruler of the TVA. Aku rasa itulah apa yang He Who Remains nak buat, sebab dia dah penat gila bangang punya, sampai kan Loki tolonglah ambil role ni, aku dah tak sanggup lah. Itu apa yang aku rasa lah, perspektif aku. So ni pula pergi kepada question yang kedua. Ketiga, punca Loki dapat time sleeping dekat TVA. Ya betul. Filosofi film aku pun question benda ni. Memang betul. Orang boleh cakap Loki is a representative kepada Time Stone. Loki is a representative kepada Ouroboros, the rebirth and destruction. But still, siapa yang bagi right kepada Loki ni untuk time sleeping? Aku rasa penjelasan kepada benda ni yang paling senang nak jawab, kalau ada entiti yang memberitahu kepada Loki di mana kau akan dapat power macam ni, kenapa kau jadi macam ni, barulah benda tu ada satu penjelasan. Sekarang ni Loki boleh travel sesuka hati, ikut suka hati dia, tapi tak ada explanation pasal benda tu. Even He Who Remains cakap, aku rasa by sekarang kau dah boleh hentikan masa. Aku macam dah kenapa pula Loki boleh hentikan masa? Dia benda-benda macam ni, kalau Marvel Studio tak explain, dia akan wujudlah teori-teori yang aku rasa dah melampau. Teori contoh macam selama ni Loki memang ada power time stone. Benda tu aku rasa macam lagi mengarut pun ada. Ya, persoalan pasal time sleeping tu, aku nak explanation pasal benda tu, like the original explanation daripada Marvel Studios lah. Bukan aku buat teori ataupun sesiapa yang buat teori. Ni soalan kelima daripada Filosofi Film. Soalan kelima pula. Soalan keempat tu, jadi multiverse di MCU ni kiranya tak boleh exist secara alami ke tanpa Loki harus pegang multiverse tu? Sebab timeline lepas Temporal Loom dihancurkan tu, tengah dying kata Obi. Jadi adakah Loki tetap akan pegang supaya boleh ada branch timeline dan Vader Kang muncul, ada multiverse war berlaku dan berakhir ke He Who Remains yang nak pension dan mencari Loki sebagai pengganti dan berulang. Okay, soalan benda ni aku pun question pasal perkara ni. Sebab tu aku nak tahu Aku nak tahu macam mana TVA tu diciptakan secret timeline. Macam mana He Who Remains buat Temporal Loom tu, dan dia gunakan energy power sampai jadi secret timeline. Memang dia ada explain masa Victor Timely cipta Temporal Loom kan, prototype Temporal Loom tu. Cumanya macam mana kau buat semua benda ni sial? Mana perspektifnya? Aku rasa persoalan macam ni dia tak akan muncul kalau
Marvel Studio pilih untuk tunjuk, dan benda ni memang memerlukan CGI yang banyak sebenarnya, untuk tunjukkan macam mana Kang dia pisahkan alam dengan masa tu. Dia masuk ke alam 4D, 4 dimensional kan. Sampai dia boleh buat secret timeline, dia boleh buat temporal loop. Dan Loki sekarang ni ada dekat alam at the end of the time. So aku rasa benda ni perlukan penjelasan yang sangat-sangat detail. Tapi diorang gagal untuk menjelaskan perkara ni dekat dekat Loki season yang kedua ni. Sebab tu Loki season kedua aku mengharapkan banyak penjelasan yang berat-berat untuk terjadi. Tapi diorang lebih memfokuskan tentang karakter arc untuk Loki, which is good. Tapi aku rasa aku perlukan lebih lagi. So itulah dia pasal multiverse ni kan. Aku tak pasti sama ada sebelum-sebelum ni memang multiverse memang dah terbiar begitu saja ataupun tak. Satu lagi aku tak suka pasal bukan tak suka pasal Loki. Aku tak suka kenapa Marvel Studio tak explain. Di mana dalam Loki maklumat yang paling sahih adalah the secret timeline itu adalah Earth 616 tau. 616. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dalam episod, aku tengok episod 2 ke episod 3 macam tu, di mana dia telah buat, dia menunjukkan setiap branches itu datangnya daripada base ataupun datangnya daripada foundation yang dinamakan sebagai 616. Secret timeline tu adalah 616 yang diperkatakan dalam Loki series ini. Okey, tapi dekat cerita lain, Doctor Strange Multiverse of Madness, your Earth is 616. Lepas tu ada cakap Earth 1999. Lepas tu ada pula Earth 838. Aku macam tak faham tau sekarang ni dengan pergolakan maklumat sekarang ni. Kita ni sekarang ni ada kat universe apa? Dan macam manakah konsep multiverse? Adakah the every timeline itu aku rasa every timeline dilabelkan sebagai multiverse. Tapi cuma question aku, adakah luar daripada black hole ini masih lagi ada timeline lain yang berbeza? Yang berbeza hukum fiziknya. Kau faham tak maksud aku? Aku tak dapat penjelasan yang jelas pasal benda tu. Aku boleh nak teori everything. Aku nak cakap timeline ni adalah universe ni, timeline ni adalah universe ni. Tapi benda tu bukan statement daripada official Marvel Studio lah. Benda tu tak sekondok. Patutnya kita dapat benda tu supaya kita jelas macam mana konsep multiverse dengan Spider-Man Across the Spider-Verse lagi. Yelah, kat Spider-Man Across the Spider-Verse pun ada The Tree of Life tu kan. So aku macam pelik. Mana satu timeline dia ni? Memang messy gila. Aku pun tak faham macam mana nak explain lah pasal benda ni. Lepas tu kita pergi kepada soalan yang kelima. Adakah Loki mampu rewrite reality dalam timeline lepas dia pegang multiverse? Should be dia boleh rewrite lah. Tapi sekarang ni tanggungjawab yang dia pegang adalah untuk membenarkan semua orang untuk free will. Itu saja. Dia tak akan buat lah macam patah balik masa untuk hentikan peperangan nuklear kan. Dia tak akan buat macam tu. Dia akan biar orang hidup seperti biasa. Cuma apa tanggungjawab Loki? Dia membenarkan multiverse je. Membenarkan multiverse dan juga meluaskan multiverse. Ikut je kau nak buat apa. Bila datang bahaya baru aku interfere, baru aku masuk campur, baru TVA masuk campur. Before this, Secret Timeline dia tak membenarkan apa saja kehidupan yang akan lead kepada Kang the Conqueror ataupun the variant of Kang dan sebagainya. Itu adalah TVA sebelum ni. Tapi TVA sekarang dah berubah. Ini kita ada soalan daripada Iki. Aku masih tak faham apa fungsi Victor Timely, sebab ada dia ataupun tak, temporal loop akan meletup dan Loki akan belajar time sleep macam dalam episod 5. Lepas tu jumpa balik He Who Remains untuk stop temporal loop meletup. He Who Remains bagi dia offer, so macam no difference. It is betul, no difference. Cumanya benda ni adalah satu haluan tau. Loki berjumpa dengan Victor Timely dan sebagainya tu. Itu adalah haluan, bukan kepada karakter Victor Timely, bukan kepada Sylvie, bukan kepada B-15. Itu adalah haluan kepada Loki. Sebab He Who Remains memilih Loki untuk meneruskan perjalanan memegang multiverse ini. So, perjalanan itu perlu untuk Loki melihat setiap kegagalan di dalam setiap timeline yang kau cuba nak ubah. So, dekat situ, Victor Timely jadi spaghetti ke, Victor Timely tak jadi spaghetti ke, Sylvie ke, apa benda, semua benda yang kita tengok daripada episod 1 sampai 5 itu adalah kewajipan untuk Loki membuat keputusan untuk dia mengorbankan diri dan menjaga multiverse. So kalau dia tak buat perkara-perkara tersebut, kalau dia tak nampak Victor Timely jadi spaghetti dan sebagainya, dia tak akan dapat satu conclusion yang aku adalah a person yang perlu settlekan semua benda ni. Itu daripada perspektif aku je lah basically. Aku pun tak ada jawapan official about that thing. Lepas tu soalan ketiga daripada Iki, dia tanya, lepas tu apa jadi dekat Victor Timely yang dekat TVA tu sebab dia tak mati? Tak silap aku Victor Timely aku lupa sebab aku tengok 2 kali je. Aku lupa Victor Timely dia balik ke, dia hantar balik ke zaman dulu ke tak. Aku tak ingat siapa masa ni. Tapi aku rasa ni plot hole juga. Thank you Iki.
for tanya soalan macam ni. Sorry tapi aku rasa aku tak boleh nak jawab sebab aku tak ingat sini. Soalan ketiga, dan ada possibility tak sebenarnya Loki jadi God of Stories ni is just another bigger look? Sebab dari conversation He-Man dengan Loki, nampak macam Loki pernah berlawan dengan various camp before this. Okay. Ni Amber Heard ada teori di mana sekarang ni walaupun Loki menjadi God of Stories dan Loki memegang the multiverse, tetapi Amber Heard mengatakan that semua benda ni masih lagi dalam loop di antara He Who Remains dan juga di antara Loki. So macam mana loop ini akan berakhir adalah apabila Secret Wars itu berakhir. So ini adalah teori daripada Amber Heard, tapi aku tak agree on this thing. But it's okay lah, ada teori orang pendapat yang berbeza-beza kan. So aku rasa akan ada je possibility untuk benda ni terjadi. Tapi aku rasa daripada pendapat aku rasa the loop is already broken apabila He Who Remains memberikan tanggungjawab multiverse ini kepada bukan memberikan lah, memaksa Loki untuk memperoleh tanggungjawab ni. Whatsoever you do in this multiverse, this is on you, Loki. So kau kena fikir baik-baik apa yang kau tengah buat sekarang ni. Sebab ini bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Menjadi seorang raja di sesuatu tempat, ini kau jadi raja kepada multiverse. Kau kena pegang semua benda. So itu dia persoalan-persoalan yang ditanyakan dekat kat YouTube komen lah. So I think benda-benda ni memang anyone tak boleh nak menjawab secara sepenuhnya. Sebab again, macam aku cakap tadi, Marvel Studios should acknowledge pasal benda ni, pasal multiverse yang sangat-sangat kompleks ni, pasal time paradox dan sebagainya. It should be in every project. Tak kira lah Loki ke bukan Loki ke, patutnya diceritakan dengan jelas benda ni. Patutnya kau stand on one perspektif, macam mana multiverse yang kau nak pakai ni, multiverse, time travel dan sebagainya, supaya orang tak pening. Sekarang ni orang memang dah pening dengan Spider-Man Across the Spider-Verse, Doctor Strange Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home dan Loki sendiri. So aku mengharapkan akan ada penjelasan di masa hadapan. Dan apakah harapan aku after this, whatsoever yang mendatang, Dr. Doom jadi big bad ke apa semua, it's not that aku tak care, tapi aku mengharapkan kau tulis satu projek itu dengan bagus lah. Sebab sekarang ni kita dah tengah Multiverse Saga. Untuk developkan the big bad, aku rasa agak sukar, tapi aku percaya dan dia boleh buat lah. But we see lah, kita tengok lah Jonathan Majors akan jadi Kang lagi ke, lepas ni akan ada Kang Dynasty lagi ke, we see. Okay, so itu dia correct plot Loki episod yang ke-6 finale. Walaupun banyak persoalan yang tak terjawab, tapi overall aku memang sangat gembira menonton 6 minggu dan aku buat correct plot 6 minggu bersama dengan korang semua. Okay, without being said, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang enjoy this ride, enjoy this journey sepanjang 6 minggu ini untuk menonton Loki series. Okay, season yang kedua. So aku sakit tekak ni sebenarnya. Itu jumpa lagi dalam video akan datang. Video yang akan datang adalah video berkenaan apa dengan correct plot Madam Web. Okay, lepas tu kita pergi kepada What If lah. Okay, so really thank you very much kepada korang semua yang support YouTube channel ni. I see you guys in the next video for sure. Assalamualaikum dan bye-bye semua.